Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, malam ni satu topik yang kontroversial sebab ada dua fahaman ataupun bagi mereka yang boleh buat pilihan sendiri pada malam ni. Saya cuma bagi apa yang ada dalam sains, sama ada you nak percaya kepada satu mazhab ini yang mengatakan MSG ni memang tidak baik, ataupun ada satu lagi yang mengatakan MSG ni no problem, boleh buat macam biasa je. Tapi bagi mereka siapa yang ada pengalaman sini yang pernah, saya tidak nak anda buat pilihan sekarang, dengar dulu, tapi dari sudut pengalaman, siapa yang pernah bila makan sesuatu yang dah dimasukkan dengan MSG, you ada kesan sampingan, sila tulis dulu kat situ supaya kita tengok. Mungkin tak ramai pun, ataupun mungkin ramai, kita tidak tahu di Malaysia macam mana, tapi di seluruh dunia, bermula daripada 1908. Tulis dulu sambil you dengar tu, tulis, sebab kita nak real life testimoni daripada anda sendiri yang berpengalaman selepas makan MSG ataupun Ajinomoto yang dah dimasukkan. Anda pun tahu, kadang-kadang anda sendiri yang masuk, ataupun kedai tu sendiri you boleh nampak dia cedok masuk dalam you punya makanan. Jadi kita nak tahu sama ada pengalaman itu pahit atau manis. Silakan, tak jadi masalah bagi saya, sebab tidak ada the right or the wrong statement yang saya boleh paksa anda percaya, sebab ini adalah pilihan sendiri. Bahkan zaman sekarang saintis dan para doktor pun dah mula percaya balik bahawa MSG ni ada yang kata memang masih teruk, ada pula kata now no problem. Tapi saya nak mulakan pada 1908. Semuanya bermula daripada Japan. Seorang bernama Kikune Ikeda, kalau betul namanya disebut tu, dialah orang yang pertama yang mengeluarkan apa yang dinamakan monosodium glutamate. Kalau anda tahu, dia bermula daripada kepercayaan yang ada lagi satu cita rasa, taste, yang selain daripada yang dipanggil sweet, manis, sour, iaitu sour tu masam, apa tu masin, dan satu lagi bitter, kelat. Part yang kebiasaan, dia mencari satu lagi yang dinamakan the fifth taste. Jadi cita rasa yang kelima ni dia panggil umai, bahasa asalnya, yang dimaksudkan best, sedap, cun lah kira, ataupun umami disebut dalam bahasa international, dia panggil umami. Jadi taste ni sudah jadi popular, umami punya taste ni. Kata orang putih dia panggil savory. Saya belum ada lagi alih bahasa ke bahasa Malaysia. Siapa tahu savory tu apa bahasa Malaysia ni, sila tulis ya. Sampai sekarang saya belum dapat perkataan yang sesuai. Namun terlalu sedap sehinggakan apa saja yang kena dengan MSG ni, dia lebih menyedapkan makanan yang dah sedap. Bayangkan, makanan yang kurang sedap, dia boleh bagi sedap. Macam mana tu? Dan konten dia 78% adalah namanya glutamate. Dan anda kena tahu, bila you dengar perkataan glutamate ni, anda kena belajar sikit. Glutamate ni bukan benda yang alien daripada luar, daripada dunia ni. Setiap daripada tumbuhan, makanan, daging, dan dalam badan kita sendiri, body kita mengeluarkan glutamate. Hampir 50% daripada setiap hari kita buat glutamate tu. Jadi kita ambil cuma 10-20% je daripada makanan. Tetapi kita kena tahu ada lagi 12%, 78% terdiri pada glutamate. Dia sebenarnya amino acid, jenis protein ni, dan memang ada pun dalam fitrah Tuhan dah jadikan. Malam ni cuma kita nak cerita bila orang buat secara artificial, secara tambahan, ditambah dengan sodium. Sodium bila tambah dengan glutamate, monosodium glutamate, MSG, dengan company yang terbesar sampai sekarang pun namanya Ajinomoto tu, itu sebenarnya company yang membuat monosodium glutamate ni. Dan 10% dalam MSG tu ada air, H2O. So 3 bahan utama, glutamate, sodium dan H2O. Baik, asal diperbuat daripada sugar cane pun ada yang buat daripada corn, ada dicampur pun boleh, dan banyak yang menggunakan tapioca, ubi kayu. Dan glutamic acid ni kalau dimakan secara berlebihan memang tak dapat dinafikan. Saya ulang, kalau berlebihan, yang kita menjadi isu sekarang ni, orang yang masuk sikit-sikit tu kurang daripada 1 sudu teh, masih lagi diiktirafkan sebagai belum dos yang tinggi. Dos yang tinggi lebih kurang antara 3 hingga 6 gram. Setengah orang 3 gram tu dia dah mula nak pengsan dah. Setengah orang sampai 6 gram pun dia masih senyum lagi. Tapi 3 hingga 6 gram ni kata kajian mengatakan dah ada kesan sampingan. Bawah pada tu kebanyakan orang masih lagi boleh bertahan. Maksudnya tidak ada kesan sampingan. Saya akan ceritakan kesan sampingan yang telah ramai berpengalaman, yang mana yang terutama sekali sensitif kepada MSG. Salah satu daripadanya ialah yang orang paling takut ialah dia damage kepada neuron.
dia merosakkan neuron. Ya, ini cerita orang yang membuat kajian, dan ada juga doktor-doktor yang telah membuat kajian yang berlawanan dengan yang buat kajian kata tidak ada efek langsung ke otak. Neuron ni dia boleh sampai ke yang takutnya bukan saraf di luar daripada otak, yang takutnya dia masuk dan dia cross kepada blood orang panggil brain barrier. Ada kan sekatan ke otak ni, dia ada special block dia, ada AMI dia sendiri. Kata setengah kajian tak boleh lepas, setengah kajian kata boleh lepas. Kenapa? Sebab setiap daripada organ-organ kita di dalam badan kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, termasuklah jantung, paru-paru, spleen, liver, perut, usus, jantung pun, otak pun, semua ada dipanggil reseptor. Reseptor tu maksudnya penerima glutamate. Dia boleh lock, kan macam cerita COVID juga sekarang, virus tu mesti ada dia punya reseptor kan. Kalau dia lock, barulah jadi cerita tu. Sama juga glutamate, memang setiap sel kita ada yang dinamakan reseptornya. Jadi you hantar je glutamate, dia terima. Bila dia terima tu, dia boleh mengeluarkan kesan-kesan sampingan seperti, kalau anda dah bersedia sila kopi ni ya. Walaupun ramai yang kata tak jadi masalah, tapi kalau you sendiri lepas makan benda yang ber-MSG ni, kalau rasa-rasa, saya cerita daripada sekarang ada lebih kurang 40 ke 50 yang saya tahu yang bertulis. Contohnya bloating. Ni cerita simple dulu. Kalau dah sampai otak tak boleh fikir semua tu pun dah advance. Bloating, kembung, masih kembung-kembung perut, berangin, sampai ada orang sampai ni lah, orang kata apa, flatulence kan, senang kentut-kentut semua ni, fatigue, letih, flushing, muka jadi merah. Ada tak siapa-siapa yang berpengalaman kering bibir, lepas tu rasa kadang-kadang sedikit rasa sesak nafas, tak adalah sampai tak boleh bernafas langsung tu, tapi pening kepala biasa, migraine biasa. Kebas kat belakang ni, cerita awal kenapa pada mulanya 1908 sampai 1968, 1968 tak ada masalah. MSG ni berleluasa, letaklah kat mana pun orang terima je. Tuanglah satu sudu teh pun tak apa dalam makanan, orang tak kacau. Tapi satu ketika bila 1968, seorang doktor nama Robert Koch, bukan Robert Koch kita ni, okey, Mak Saleh American ni, dia makan di satu restoran. Lepas tu dia lepas makan tu terus dia rasa kebas kat belakang leher dia sampai turun ke tulang belakang, ke bahu semua tu. Jadi dia rasa macam sampai macam nak pengsan, semua sakit dan kebas tu. Dia rasa pelik, dia menulis kepada medical association, apa tu, sampaikan dia boleh menjadikan satu isu, dibawa ke meeting dan sebagainya. Daripada hari itulah apa tu yang orang panggil semua press conference ataupun penulis-penulis artikel di dalam surat khabar dan sebagainya masa tu mengatakan MSG adalah antara penyebab utama kenapa penyakit-penyakit sampai disebut Chinese Restaurant Syndrome, CRS. Jadi di Amerika tu kan banyak Chinese takeaway dan sebagainya, jadi orang terlalu careful. Rupa-rupanya sampai daripada cerita ke mata pun boleh menjadi masalah, ke otak pun sampai ada isu-isu dari segi fokus, masalah Alzheimer's, masalah anxiety, depression pun ada, orang yang ada diarrhea, sampai ada orang ada degupan jantung jadi palpitation pun ada juga, sehingga kan orang yang ada muka jadi macam kembang, swollen up dan rasa kebas, nausea, loya, sampai rasa macam sinusitis, orang panggil macam kena flu, ada heartburn, sakit macam GERD pun boleh. Bayangkan kalau ada orang sampai sebelah atas saja rasa lemah. Heran tak dengan MSG ni? Bawah dia tak rasa lemah. Di bahagian lengan ke atas ni dia rasa macam lemah. Kalau yang serius sampai angina, sampai masalah susah bernafas, rasa tekak ni tercekik pun ada, macam kerongkong ni macam cok, faham tak? Lekat macam ada orang block you punya bronchus ni, macam kena orang asthmatic lagilah, kena berhati-hati. Yang ujung-ujung sekali masalah anaphylactic shock, okay, maksudnya sampai macam orang kena allergy yang serius. Baik. Banyak lagi yang saya tak mau dan tak sempat nak cerita, sehingga kan budak-budak yang autistik, kalau you kena dengan MSG ni, dia lebih menerukkan keadaan. Sebab itulah
Kalau sikit-sikit ada ADHD, Attention Deficit Disorder, dia boleh mengeluarkan masalah tu atau menerukkan keadaan tu. Okey. Dan setengah orang tu ada loss of control dengan dia punya mood dan kadang-kadang dia jadi pemarah. Kalau saya cerita ni terlalu lebih kepada memberatkan kepada cerita tak boleh ambil MSG. Bagaimana pula dengan pendapat orang yang mengatakan MSG no problem? Kan baru-baru ni you tengok ada juga orang yang keluar, dan bagi saya you dengar je dan you buat keputusan. Mereka mengatakan semua ni bukanlah disebabkan oleh MSG. Mereka kata MSG sebenarnya mild saja. Maksudnya tidak lebih daripada teruknya daripada macam garam. Sebab dia kan ada sodium. So selalunya mereka membuat kajian yang mengatakan MSG tak ada masalah disebabkan selalunya makanan yang bersamaan dengan MSG itulah yang kadang-kadang menerukkan keadaan. Contoh, kalau dia masukkan MSG tu dalam katakan tortillas ataupun burritos ataupun Doritos, kan yang krepek-krepek yang 3 segi, atau you pernah dengar perkataan seperti Pringles, semua tu kan yang bulat-bulat, krepek-krepek yang Mak Saleh ataupun yang moden-moden, ataupun zaman sekarang orang kampung kita pun dah pandai masuk dalam krepeknya supaya jadi sedap. Dan mereka mengatakan bukan disebabkan MSG tu tetapi disebabkan krepek tu ataupun minyak ataupun bahan-bahan variety lain dalam resepi pemakanan tu yang menyebabkan kalau ada masalah. Faham tak faham? Jadi mereka tidak menuduh cuma MSG lah menjadi isu. Bagi saya serah pada you untuk memikirkannya. Cuma saya sendiri tidak boleh ambil MSG. Terus terang, saya ada alergi kepada MSG. Kalau MSG tu lebih sikit ke, kalau tersalah makan, kalau sikit mungkin tak berapa teruk sangat, tetapi kat rumah memang tak ada langsung sebab saya dah tahu saya tak boleh. Mulut saya jadi tebal, jadi bibir tu macam orang panggil apa, swollen up, bengkak. Jadi saya sendiri tak boleh. Dan kalau saya dengan bengkak mulut saja tak apa, saya takut jadi bengkak kat dalam kepala ke atau bengkak kawasan lain. Kalau jantung pula jadi masalah. Jadi saya buat keputusan saya tak akan ambil MSG. Anda buat keputusan. Dan zaman sekarang kalau dalam KFC ke memang dah bertulis dalam banyak kajian, banyak nugget-nugget yang you dapat daripada frozen food, all the processed food. Sebab tu saya tak bagi dalam D&D diet you ambil processed food. Sebab kalau you ambil pergi supermarket, you pergi kat tengah kawasan yang semua dalam tin, dalam paket, dalam semua yang bertulis, dan mereka sekarang ni dah pandai. Saya terus terang, mereka tak akan tulis MSG sebab kita orang Malaysia pun dah pandai. Kalau tengok MSG kita cuba lari-lari lah, tapi terkena juga. Sebab apa? Hampir semua, saya ulang berkata hampir semua makanan yang you tak tahu yang dia bertulis MSG ada dalamnya dipanggil glutamate, termasuklah gergasi-gergasi yang mengeluarkan bahan-bahan yang makanan dan minuman manis yang bercampuran pula dengan aspartame yang macam ni yang dipanggil sweetener tu kan, artificial sweetener tu. Jadi aspartate tu kalau you ambil sekali pula dengan glutamate, cukup cun lah, dah lah datang daripada aspartame satu kali lagi tentang minuman tu, dah masuk pula dengan glutamate, monosodium glutamate tu, habis cerita. Dan bentuk dan nama dia bagi dalam tu, you tengok kat label you tak akan perasan sebab dia akan kata simple je, dia kata modified food starch, mana tulis MSG. Dan perkataan pun food starch takkanlah you takut kan, tapi itu adalah sebenarnya ialah MSG. Macam dia bagi nama, kalau dia kata kat situ E621, dia tak boleh lari. Kalau kat negara-negara barat, negara Amerika, wajib kalau you masuk you tulis E621, confirm itu adalah MSG. Kadang-kadang 625, kadang-kadang 618. Nama-nama ni ada lebih kurang 10 kod yang kita sendiri sebagai orang kampung manalah kita tahu. Tapi saya pendekkan cerita, apa saja yang dibuat dalam tin, dalam paket, dalam yang bertarikh ada luputnya tarikh tu, hampir 80% daripadanya memang ada glutamate. Dalam bentuk seperti nama kalsium sodium calcinate, mana you nak tahu benda tu namanya MSG kan? Ataupun namanya seperti textured protein. Nama pun macam cantik je nama, textured protein, padahal itu adalah glutamate. Kalau benda tu baik, kenapa dia orang nak lari, nak hindarkan? Jadi saya persoalankan. Kalau benda tu baik, sos-sos tiram, sos-sos yang soya, banyak dalamnya ada glutamate juga. Okey. Ada yang tulis HVP, ada yang tulis glutamic acid, ada yang tulis monopotassium glutamate.
HPP plant based lagi dia tulis kat situ, plant pula tu. Okay, yeast extract, autolyzed yeast, maltodextrin, lagi apa, vegetable broth, ada flavoring lagi, ada dia tulis kat situ natural flavor pula. Takkah macam kita tu diperbodohkan sebenarnya? Saya cerita ni sebab ini satu kontroversi yang dah terlalu lama kita biarkan. Jadi kita tak boleh lawan dengan gergasi sebab mereka dah terlalu besar dan kadang-kadang mereka boleh pegang FDA, WHO semua. Kadang-kadang kalau kita lawan pun tak guna. Yang perlu kita ialah kita jaga diri kita. Sebab apa? Bila dia tulis natural flavor, bahan-bahan soy product, kebanyakan sirap pula. Sirap pun satu jugalah. Kecap-kecap ni. Okay, protein-protein yang di dalam untuk weight training kan, untuk bodybuilding tu, protein isolate, lepas tu ada yang smoke flavoring, ada gelatin lagi, ada imitation, soya sauce, benda-benda macam ni semuanya sebenarnya ada glutamate dalamnya. Jadi kita tak boleh lari lah dalam Chinese restaurant, Chinese restaurant bukan pasal Chinese restaurant saja. Itu adalah satu kesilapan besar. Kalau you rasa cuma makan kedai Chinese saja yang ada Ajinomoto, itu bohong besar. Ramai kita orang Melayu kita pun kat kampung kita, tepi jalan kita lagi banyak. Kalau tak percaya, you tengok masa dia cedok tu. You tengok 1-2 daripada dalam mangkuk tu, ada apa dalam tu. Lain pada tu, dalam canned soup, all frozen processed food, termasuklah fast food yang you dan saya selalu makan. Dan paling takut start bermula daripada 1960 lagi. Ada orang buat kajian bermula daripada tarikh itu, mereka sudah berani masuk dalam baby food pun. Bukan kata makanan untuk orang dewasa ni. Baby, tahu baby tak? Maksudnya baru dilahirkan. Boleh. Sebab apa? Dalam susu, sebab apa? Glutamate ni dalam susu ibu pun ada, tapi itu natural. Itu yang Tuhan bagi, natural. Itu memang bagus dan diperlukan. Glutamate ni diperlukan untuk fungsi badan kita. Tapi apabila dia jadi unnatural, artificial, maka itulah jadi masalah. Sehingga kan masalah pelajaran, budak-budak yang lambat boleh bercakap, attention deficit, itu yang saya risau zaman sekarang ni. Ada 2-3 doktor yang dah kena mark di dunia ni, seperti Dr. Russell Blaylock. Dia tulis satu buku namanya Excitotoxin, berarti toxic substance, bahan yang toksik yang mengexcitekan sehingga kan tak boleh kontrol, terutama sekali bahagian brain lah, otak lah kan. Ada seorang lagi doktor yang memang kena lanyak betul-betul lah dengan gergasi industri makan kan. Mereka nak berbilion-bilion, trilion kan bisnes mereka. Maka Dr. Olney, Olney, famous. Dia banyak kali di Amerika tu berdebat berdepan-depan. Okay. Sebab kalau saya bagi 10 nama glutamate giant ni, glutamate, mereka pegang glutamate industri ni, saya rasa saya pun jadi masalah ni. Saya tak mahu sebut nama-nama tu, you fikir sendiri. Siapakah 10 pemegang industri makanan yang terbesar di dunia yang you hari-hari dan cucu you, anak-anak you dan kita semua satu dunia dah kena. Kalau tak banyak pun sikit. Saya pun kena. Bukan kata you je. Cuma dah tahu, maka kita yang paling nak tambah dengan cedok lagi masuk dengan MSG ni, saya rasa itu tak berapa bijak. Saya rasa. Itu cuma pendapat saya. You tak perlu ikut. Cuma saya tak akan benarkan pesakit saya pun ambil MSG. Kalau orang kata apa dia selamat ke apa pun, walaupun dia kata kalau dos tinggi saja yang bermasalah, tapi kita tidak tahu dia ada akumulatif tak. Faham tak? Dia boleh tambah-tambah tak, walaupun sikit demi sikit. Belum high dose, lama-lama besok dos tu akan meningkat. Maklum saja kita berapa banyak kali kita bertempuh dengan glutamate ni dalam semua jenis makanan kita daripada kita bangun pagi sampai kita tidur. Okay? Kalau kita tak pilih betul-betul. So kalau boleh ikut D&D diet secara natural sebaik mungkin. Asaskan kepada whole food plant based. Whole food maksudnya makanan yang kalau boleh tak diganggu atau tak dikacau ataupun tidak diproses. Bolehlah. Kalaupun kita dah ada sikit sebanyak spray sana spray sini, itu pun kita tak boleh kontrol kan daripada sudut pemakanan. Sekurang-kurangnya kita jangan tambah lagi dengan monosodium glutamate. Itu pendapat saya dan you sendiri tahu kalau berlaku kepada family sendiri, sehinggakan insulin pun boleh naik ni. Disebabkan oleh MSG ni dia 300 kali ganda cepatnya naik insulin. Kalau you ambil banyak
MSG dalam badan you. Bila insulin tinggi, penyakit yang saya cerita tu sindrom X tu kan, diabetes, high blood pressure, kolesterol, obesity, penyakit jantung, tak cukup lagi. Tak salah nak minta kanser pula. Baiklah tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup dulu saya bagi sedikit ilmu pada hari ini. You nak ikut sebelah mana, saya dah buat keputusan untuk mengajak anda supaya kalau boleh kontrol yang mana kita tak sempat dan terlepas ke dalam mulut kita, kita tak tahu tu, boleh dimaafkan lah saya kira. Tapi malam ni you dah lebih bijak daripada semalam. Itu dah tujuan kita untuk memberi semangat supaya you betul-betul kontrol. Ya, yang mana yang orang cuba nak ganggu kita, kita dah belajar malam ni, kita tolak ke tepi. Baik, selain daripada itu saya doakan anda dunia bahagia, akhirat syurga. Jangan lupa let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.